Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatah, surah ke-48 pada ayat yang terakhir, ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama-sama dengannya mereka keras dan tegas terhadap kafir yang memusuhi Islam, tetapi mereka berkasih sayang sesama umat Islam. Ini ajaran kita, tuan-tuan. Kafir yang memusuhi agama kita ni kita kena keras dan tegas. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Yahudi laknatullah pada malam 26 Ramadan yang lalu, ketika umat Islam sedang bertarawih di dalam Masjidil Aqsa, ya, lepas subuh masuk, lepas ke apa, tear gas pemberi mata dan sebagainya. Cuba tengok, tuan-tuan, ni kafir laknat ni, yang jelas musuh Islam. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan perempuan, sebab malam ni banyak tengok muka yang aku tak kenal. Sebab kuliah aku pun tak main, kan? Nak habaq lagi dalam surah Mumtahanah, surah ke-60 pada ayat ke-9. Jangan duk fikir ustaz ni nak main tiup api perkauman, tak ada. Ini ajaran Islam. Tuan-tuan kena faham. Allah melarang kita mengambil kafir-kafir yang memerangi agama kita sebagai kawan. Tak boleh. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang dilarang, kata Allah, ialah kamu menjadikan mereka sebagai teman rapat, yakni orang-orang bukan Islam yang memerangi agama kamu. Jangan tak payah cerita di Palestin, tuan-tuan. Di Malaysia ada tak berlaku, tuan-tuan? Siapa tak berlaku, siapa tak mengangguk tu geng dia lalu. 15 hari bulan 4 2021, hari Khamis, TV Malaysia telah memaparkan suatu peristiwa yang mengguris hati umat Islam. Apa yang berlaku di Malaysia, tuan-tuan? 2 orang bodyguard yang bekerja dengan kafir harbi ni, majikan dia kafir harbi ni, tidak membenarkan dia berpuasa. Tuan-tuan tak tahu siapa ke? Saya nak tanya. Ini dalam arti kata mereka mengganggu agama kita. Dalam Islam, tuan-tuan, saya bimbang sebab kita hari ini berada di akhir zaman. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, ini sedang berlaku dan telah berlaku, tuan-tuan. Badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan
wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ingat eloklah. Hadis ni Nabi kait dengan peristiwa akhir zaman. Makna apa yang akan berlaku di akhir zaman terhadap umat Islam. Hari ini sudah berlaku. Tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat, di antaranya hadis ini. Dan bersegeralah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal, yakni dengan amal-amal soleh. Sampai pukul berapa, Ustaz? Sampai pukul berapa? Ikut suka saya. Dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Cuba kita dengar. Kita ni kena main dengar enggak kuliah-kuliah, tuan-tuan. Jangan duk asal kita reti ke semua. Had duk ceramah 30 tahun ni pun bukan tahu semua. Saya mengaku kan saya boleh tahu semua. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Allah bagi ilmu kat kita ni sikit lah, Ustaz. Ustaz Muhammad Tanazi. Ada kebun rian kan? Lain kali kalau jadi rian jangan lupa panggil saya. Kan? Duduk sini kan, Ustaz. Oh, duk ingat duduk dalam mana? Kan? Kita pun nak tengok kan Ustaz buat live. Kan? Tuan. Nah, ni yang sedang berlaku ni. Kita bimbang, tuan-tuan. Esok kalau sedemikian umat Islam tak tegas, rosak akidah kita. Sebelum kamu didatangi dengan satu fitnah, sebagaimana malam yang gelap gelita, seseorang itu beriman di waktu pagi, menjadi kafir di sebelah petang, atau di sebelah petang beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Apakah kesalahan umat Muhammad di akhir zaman ketika itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah menjualkan agama mereka. Agama makna iman, semata-mata untuk mendapat sedikit habuan dunia. Ni berlaku, tuan-tuan. Musim PKP dah kita masuk tahun kedua. Ada seorang ustaz, saya tak mau sebut nama dia lah, dalam satu ceramah, Ustaz Muhammad Tanazi, dia kata ramai orang Melayu murtad kerana tak mampu lagi nak menyara kehidupan. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang syarikat bankrupt dan sebagainya. Dia pergi ziarah seorang perempuan Melayu, hari ini dah jadi Kristian, anak 2 orang. Perempuan itu mengaku, saya Kristian. Hari ini hidup saya ditaja oleh gereja. Tengok Nabi sebut. Di akhir zaman ada di kalangan umat Muhammad yang tergamak jual iman semata-mata untuk mendapat sedikit habuan dunia. Soal iman tidak boleh dipermain-mainkan. Tadi Tok Imam baca apa yang 30 juzuk Tadi Tok Imam baca An-Nisa ayat 137. Ingat elok nah. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum walah liyadiyahum sabila. Tidak, lihat dah, tidak. Sesungguhnya orang-orang beriman, kemudian kufur, kemudian beriman, kemudian kufur lagi. Kemudian Allah tambahkan kekufuran. Bukan sekadar itu, dan Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bahaya, tuan-tuan. Janganlah sampai kita nak makan, nak minum yang pasal tolak Islam. Majikan tu paksa, jangan puasa, kena belasah pula, dan dia nafi, dia tak buat. Jadi saya heran, macam mana belakang mereka boleh berbalak? Mungkin kayu balak jatuh kot. Kan? Tuan-tuan tak rasa sensitif, no? Oh, saya dah khutbah tajuk ni. Siap dengan hujah dari Quran, hadis, lembaga persekutuan. Hak orang Islam dan hak orang bukan Islam. Patut khutbah saya ni disiarkan dalam RTM. Rehat tunggu mampu. Ataupun TV 3 suku. Tuan. Kita baca ayat Quran. Kalau tadi hadis.
pagi beriman, petang kafir. Atau petang beriman, pagi kafir. Kesalahan mereka, jual agama, jual iman semata-mata untuk mendapat sedikit habuan dunia. Dalam Quran ada. Ali Imran surah ketiga ayat 177. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan membeli kekufuran. Tadi ya. Anda nak hidup Saya bimbang esok dia bagi arahan, hari ni jangan puasa. Esok tak boleh sembahyang. Jadi kita yang makan gaji dengan kafir harbi ni tak puasa, tak sembahyang. Lama-lama esok dia kata apa? Tinggalkan Islam. Tak mustahil, tuan-tuan. Kalau orang tu iman dia lemah. Tu yang berlaku tuan-tuan zaman saya kerja dulu kokok, tuan-tuan tak kenal saya lah. Saya pun pernah kerja makan gaji Maybank 16 tahun. Apa yang berlaku? Zaman saya tu dia pernah implement, dia pernah laksana satu undang-undang orang Melayu Islam dibenarkan solat jemaat fortnightly, 2 minggu sekali saja. Saya yang lawan, tak jadi. Saya ikut Quran. Kita kena keras dan tegas. Ini soal agama. Ini soal agama, bang. Kita kena keras, kena tegas, tak boleh berlembut. Akhirnya tak jadi kat sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita tak suka dengar majlis ilmu, kita rasa kita pandai. Saya tak tahulah, terulang dah tuan-tuan. Awak tuan-tuan ni kemas sangat ke ayat Quran, hadis ingat banyak ke? Yang tak mau dengar. Ustaz ni tak betul ke? Ustaz tu tak betul ke? Abang, cuba abang jawab. 30 tahun lah ustaz ni berdakwah. Kalau tak betul lama dah lepas sumbat saya masuk dalam penjara. Bawa ajaran sesat. Ustaz tak tahu berapa lama ustaz, berapa tahun dah ngajak dakwah, ada 30 tahun enggak? Dak lagi, pasal muda lagi kan. Umur berapa lah ni ustaz? Boleh tanya sikit. 50. Oh, yang ni muda lagi, 67. Tapi ceramah macam orang muda, khutbah Power Rangers. Kadang-kadang tukang jadi Ultraman dah. Tuan ni kena faham ni, ini soal akidah ni. Saya bimbang. Kalau orang Melayu tu fitnah, ambil tindakan. Kalau benar dakwaan itu dibuktikan benar berlaku, ambil tindakan tegas terhadap kafir-kafir harbi yang memusuhi, yang mengganggu agama kita. Kita cuba dengar tuan-tuan, tengok macam di Palestin. Kita duduk tengah semayang, mereka masuk subuh, tak korang ajak punya kerja. Kita orang Islam tak buat benda tu terhadap mereka. Ustaz Muhammad Tanazi biasa ke duk pergi ganggu Maniam nak mengadakan perarakan terrorism? Pernah pergi kacau? Tak kacau. Cinggi Cap Gome kan, dia duk kotor benda, ada kita kacau apa? Pernah kacau? Tak kacau. Inilah kelemahan orang Islam. Saya puji orang Palestin Arab, walaupun ditindas, dizalimi, siap mengetul batu. Tapi mereka ni pun cerai juga. Arab ni aku kenal lah, jenis Mangkuk Ayu ni lah. Apa tak pernah duduk negara Arab? Apa suruh sembang kemai? Tak pernah duduk negara Arab tak? Arab macam Melayu lah, mengaji tak mau, semayang tak mau. Oi, hebat pasal boleh tahu makna ayat-ayat baca tak jadi. Hak jahil pun melungguk, tak kerti baca Quran. Saya pernah duduk di Yaman bang. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan ulama besar Yaman, ulama bidang hadis Syekh Muhammad Ismail Amrani. Hari ni masih hidup tuan-tuan. Saya dapat maklumat hari ni beliau masih hidup, umur beliau 102 tahun. Saya anak murid dia, insya-Allah saya boleh hidup sampai 110 tahun. Apa tunggulah lagi aku hidup, apa kena bergodam lah dengan aku. Aku tak pergi can dah. Tambah khutbah aku puluh sungguh, tak pergi can, semua orang ada. Menteri ada, ketua polis ada. Tu ketua polis Habsara tu. Bukan dia faham undang-undang. Minta maaf kepada polis ni lah. Ada pula dia kata isu ni tak boleh cakap. Ini isu agama tuan-tuan.
Dekat dia nak berhenti, dia hantar menteri. Dia orang Mahathir. Saya bukan nak usul politik, nak abang. Polis pun minta maaf, belajar sikit undang-undang dunia ni. Dia kata menteri masuk campur kan. Tuan-tuan cuba pergi buka Perlembagaan Persekutuan, The Federal Constitution, artikel 140 in bracket 3, pasal 140-3. Suruhanjaya Polis Diraja Malaysia hendaklah melantik menteri, yakni menteri dalam negeri, sebagai pengurusi. Timbalan dia ketua polis negara. Kalau kita pengurusi, bang, nak tanya terang, duduk dalam satu AJK tu, boleh tak kita bersuara? Kita pengurusi. Boleh? Boleh cakap perempuan tu, try macam cakap dengan aku tengok. Tu tadi ayat Ustaz baca ni, Ustaz muda baca semua bab munafik ni. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Nah, tu pokok munafik ni tu. Bila Islam ditindas, dizalimi, hang dah abang tak usah duk bercakap. Saya akan terus cakap. Ini hak saya selaku orang Melayu, warga negara Malaysia yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 10.1A. Walaupun saya tak lawyer tuan-tuan, saya reti banyak tentang Perlembagaan Persekutuan. Sebab saya berkawan dengan hakim. Itulah kelebihan kan. Kena mesti undang-undang, orang tak boleh main kita. Jadi tuan-tuan, sedangkan Islam ajak kita, bila kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang bukan Islam. Di antaranya Al-Baqarah 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa dia bang? Orang bukan Islam tak boleh dipaksa. Faham tak? Ini ajaran kita. Ayat apa lagi? Nabi SAW pernah ditegur, walau sya'a rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau aku mau Muhammad, aku boleh jadikan seluruh umat manusia di bumi beriman kepada aku. Apakah kamu nak memaksa mereka sehingga mereka beriman? Tengok, tak boleh paksa tau. Itu hak dia. Dia nak sembah tokong abang, dia nak sembah ketul batu, dia hak dia. Kita jangan duk kata apa, jangan duk hina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108, muka surat 195, rujukan kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Nanti mereka pula akan menghina Allah. Ini ajaran kita. Dia panggil apa? Tasamuh. Makna apa? Kita tolak ansur. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kami nak amal perintah puasa dalam Quran, tiba-tiba dihalang. Kau ajak tak? Dapat tak angguk tu geng dia. Tidak jadi munafik. Siapa jadi munafik? Pasal tak ada perasaan nak membela Islam. Saya ada sandaran bila saya cakap, tuan-tuan. Saya nak sebut nama kitab. Kitab Bulughul Maram. Tak apa, saya sebut Hak Rumi. Senang tuan-tuan nak cari. Dalam bab jihad, muka surat 727, hadis yang pertama, Imam Muslim. Man mata walam yaghzu walam yuhaddi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa-siapa yang mati, dia tak pernah berjihad dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk berjihad, dia mati dengan membawa balik sifat munafik. Pasal apa dia munafik? Siapa nak cuba jawab? Saya bagi RM100. Satu saat ni sekarang habis. Takut ustaz jawab. Aku nak dapat susah pun nak bagi gambar senang-senang. Tok Imam 30 juzuk dah kan? Habis. Alhamdulillah. Cuba Tok Imam Ustaz baca surah apa? Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ingat tak?
Al-Hujurat surah ke-49 ayat 15. Hadis tadi kata, kalau kita mati tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam, kita bawa balik benih munafik. Sebab orang beriman, ni ayat dah. Orang yang benar-benar beriman ialah beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak meragui Al-Quran, tidak meragui hadis. Kemudian kerana keyakinan inilah mereka berjihad bang, dengan harta mereka dan nyawa mereka di jalan Allah. Ulaika humus sadiqun. Mereka inilah benar-benar beriman. Jadi kalau kita takat semayang tarawih ya, semayang waktu ya, tak peduli tentang Islam ni lah dalil dia. Saya berjuang. Kita nak lihat satu hari nanti negara kita menjadi negara Islam. Orang bukan Islam tak boleh bimbang. Sebab apa tuan-tuan? Orang bukan Islam hari ni naik tocang pasal apa? Untuk mengakhiri. Sebab kita tak boleh 10.5 kan? Lebih 10.5. Nak suruh mempilam tak apa Ustaz Tanazi. Pasal apa? Fauzi, bayaran sama. Jangan duk korang pula. Satu kezaliman terhadap Ustaz. Tuan, Allah. Orang kafir naik tocang bang. Sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 73. Cuba adik baca, ingat? Tak boleh ingat tau. Lain kali ni main belajar kat aku. Ada kaedah dia. Ustaz dulu jahil Quran, tak kerti baca Quran. Tak belajar, saya belajar dengan seorang guru. Dia tu office boy ya. Office boy lembaga hasil dalam negeri. Waktu tu abang saya duk kerja di Maybank. Saya sahabat dengan Haji Fauzi tu. Kat tengah si Haji Fauzi memang tak kenal lah. Tu kami sama-sama lah jemaah Masjid Jami', Masjid Mazhab Hanafi. Tak sangka mai jumpa si balik. Dia pandai tocang pasal ayat-ayat tadi munafik duduk belakang mereka. Munafik duduk menyokong. Saya nak sudahi sekali lagi dengar elok tu. Firman Allah At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad SAW, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu menentang kafir-kafir yang memusuhi Islam dan munafik. Kenapa jadi munafik? Kena buka tadi, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, tafsir Muyasan Syekh Al-Qarni. Salah satu panggil munafik tuan-tuan, depa bersekongkol dengan kafir yang memusuhi Islam. Faham? Dan Allah ajak Nabi, ajak kita keras dan tegas terhadap mereka. Akhir sekali, ingat elok. Boleh atau tidak kita bersekutu, kita bersekongkol dengan musuh-musuh Islam? Tak boleh abang. Ni tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau Jawi muka surat 431. Ni Rumi muka surat 536. Surah ke-11, surah Hud ayat 113 untuk mengakhiri wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Salah satu makna la tarkanu, jangan cenderung, jangan bekerjasama, jangan bersahabat. Dengan siapa? Dengan elok-elok. 536. Yang ini lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Puak-puak ni sah. Kebanyakan kafir di Indonesia ni adalah musuh Islam, tuan-tuan. Tidak menghormati raja, tak menghormati perlembagaan persekutuan, tak hormat Nabi kita, hina agama kita. Kita pakai duduk diam warak kira nak semayang. Tak peduli siapa nak perintah. Aduh, kena cerdik sikit abang. Masa depan nak cucu kita. Saya pun ada 7 orang cucu kecil-kecil. Saya bimbang takut pokok kafir harbi kuasai negara kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu perintah Allah supaya kita menaruh rasa bimbang tentang keselamatan dan masa depan orang-orang yang akan kita tinggalkan pada satu hari nanti. Dalam surah An-Nisa ayat 9. Bagi panas sikit tuan-tuan, bukan duduk dengar kuliah maghrib saya kan. Jadi pasal hampa main setahun sekali, pokok ibu bagi kuat sikit lah kan. Jadi malam ni saya ada bawa ni persatuan ulama' negeri Kedah.
Dia pun menerbitkan sebuah buku Ustaz, ada 110 hadis. Kalau tuan-tuan rasa nak bantu mereka, saya mai jumpa saya lah. Di luar sana saya ada agak bawa produk-produk tahfiz. Mungkin tuan-tuan tak tahu saya ada tahfiz. Dah 12 tahun lah. Ada 6 buah bangunan. Ni duk tengah buat cukup besar bangunan ni, 2.2 juta. Dah naik, dah siap tapak naik, habis siap dah, duk tengah naik. Kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, ada tabung di luar sana, muslimat bodak ada flyer. Tengok kok esok-esok kita integrasi, ada akademik, ada agama. Ada pelajar kami 2019-18 dapat 9A, ada 7A, ada 6A, 5A, masya-Allah. Yang ada juga tak ada A pada. Yang tu kita slow sikit, tak sedut cerita sangat. Kita cerita yang banyak A tu. Kod-kod nak hantar, nak jadi penghafal Quran, saya dari awal saya tak bersetuju hafal Quran semata-mata. Mesti kena reti akademik. Sebab saya main daripada bidang akademik. Saya sekolah orang putih bang. English educated, I can speak English insya-Allah very fluently. Jadi cerita bila kita masuk bidang dakwah, kita tengok akademik tak boleh diabaikan. Kena reti bahasa Inggeris, math, sains semua kena reti. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, Persatuan Ulama ni bagus, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak kehidupan kita, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Jadi terima kasih, ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.